Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Stadium RTM kita mulakan dengan badminton terbuka Denmark. Prestasi konsisten dipamerkan beregu wanita negara Perli Tan Emtinah apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan India Tresa Jolie Gayatri Gurpichan Piola. Terdahulu, Piala Tinah bermula goyah apabila tewas 19-21 sebelum bangkit untuk menang 21-17 sekaligus mengheret ke perlawanan penentuan. Perlawanan set ketiga menyaksikan mereka saling mengejar mata sebelum pasangan negara di ranking ke-7 dunia itu mengesahkan kemenangan 21-15. Piala Tinah akan berdepan Lee Yu Lim Shin Seung-jan dari Korea Selatan di pusingan kedua. Bagaimanapun, tuah tidak menyebelahi persoalangan lelaki negara Leong Jun Ho selepas tumpas kepada Jonathan Christie dari Indonesia 21-16, 21-14. Sementara itu, beregu lelaki profesional negara yang baharu merangkul gelaran terbuka Atrik Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani kecundang pada pusingan awal kejohanan di Denmark. Zifei Nur Izzuddin tewas menentang wakil Thailand Kittinupong Kadron Dechapol Puavaranukroh. Dalam saingan selama 32 minit itu, pasangan negara tewas dengan keputusan 13-21, 13-21. Menurut Nur Izzuddin, kepenatan selepas aksi di Finland minggu lepas bukan punca kekalahan mereka kepada pasangan Thailand semalam. Dalam aksi beregu campuran pula, gandingan Tan Kian Meng Lai Beijing melepasi halangan pusingan pertama selepas menewaskan Ethan Van Leeuwen Chloe Batch dari England 21-7, 21-14. Bersama ini pula perkembangan Liga Malaysia. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA rancang anjur pertandingan reka cipta logo baharu pasukan Kuala Lumpur City FC KL City bagi kegunaan musim depan. Presiden KLFA Syed Yazid Syed Omar berkata, KL City FC perlu kembali dengan gelaran The Hawks yang dilihat menggambarkan kekuatan dan ketangkasan pasukan. Saya ada bercadang dan benda ni untuk apa orang kata penukaran logo Kuala Lumpur City FC, di mana akan ada satu pertandingan mereka logo yang baru. So benda tu maknanya tahun ni kita ada pertandingan, tahun depan JC baru Kuala Lumpur City akan ada logo yang baru. Pasal tahun ni kita tak boleh tukar di atas JC sekarang kan. Jelas belia usaha itu antara inisiatif penjenamaan semula di bawah kepimpinan ahli jawatankuasa induk baharu yang dilantik Sabtu lepas. Syed Yazid dipilih untuk menyerajui KLFA sebagai Presiden pada Kongres ke-35 bagi sesi 2024 hingga 2028. Manakala dua jawatan timbalan Presiden pula dimenangi Datuk Kamaruddin Hassan dan Datuk Seri Wong Yun Chai. Perlawanan bola sepak Liga Super 2024. Aksi-aksi dan asakan terus diledakkan dalam setiap pertembungan bagi memburu ruang mendominasi perlawanan. Jumaat 18 Oktober, Kelantan Darul Naim FC bertemu Kuala Lumpur City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Bertemu kembali. Biarpun tanpa kehadiran Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, PKBM optimis skuad negara tidak pulang dengan tangan kosong pada kejohanan berbasikal trek dunia 2024 di Denmark. Presidennya Datuk Amirjit Singh berkata harapan boleh diletakkan kepada Muhammad Shah Firdaus Shahrum yang akan beraksi dalam acara Kirin dan Percut. Beliau yakin pelumba kelahiran Muar Johor itu mampu galas tanggungjawab memimpin pasukan negara dengan baik sekaligus menghadiahkan pingat buat negara. Sebelum ini, Datuk Azizul Hasni dilapor menarik diri daripada beraksi di kejohanan itu kerana mahu fokus menamatkan pengajian di universiti. Selain Shah Firdaus, adiknya Muhammad Rizwan Shahrum bersama pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri dan Anis Amira Rosidi akan mengambil bahagian. Pada masa sama, Datuk Amirjit berharap Nurul yang juga pemegang rekod kebangsaan acara Percut Wanita mampu melakukan catatan masa lebih baik.
kejohanan berbasikal trek dunia 2024 berlangsung semalam hingga 20 Oktober ini. Skuad berbasikal para negara bakal anjurkan kem bakat baharu di Velodrome Nasional Nilai di Negeri Sembilan bulan depan. Kem berkenaan merupakan usaha mencari barisan pelapis untuk menghadapi Sukan Para ASEAN 2027. Ketua Jurulatih Berbasikal Para Negara Johari Muhammad Nahyan berkata, kem bakat baharu itu akan berlangsung selama sebulan, merangkumi sesi latihan dan pertandingan. Beliau mahu mengembangkan kumpulan bakat dalam kesemua kelas dan tidak hanya bergantung kepada pelumba sedia ada, terutama pelumba wanita. Johari turut tidak menolak kemungkinan pihaknya akan mempertaruhkan bakat baharu itu di Olimpik Los Angeles 2028 jika berpotensi. Setakat ini terdapat 6 pelumba lelaki dan 2 wanita yang berada dalam skuad kebangsaan. Bekas Ketua Jurulatih Chelsea Thomas Tuchel yakin England berpotensi menamatkan kemarau gelaran Piala Dunia. Beliau menandatangani kontrak sebagai pengurus baharu England dan akan memulakan tugas bermula 1 Januari 2025 hingga Piala Dunia 2026. I'm very excited to start this journey in January with you, with the staff at St. George's Park and at Wembley, and of course with a very special and exciting group of players to make our dream come true in America. Pengendali berbangsa Jerman itu menjadi individu luar ketiga yang mengendalikan pasukan England selepas Sven-Göran Eriksson dan Fabio Capello. Tujuan membawa Chelsea merangkul trofi Liga Juara-Juara pada 2021 akan menggantikan pengendali sementara Lee Carsley. Carsley menjalankan tugas selama 3 bulan selepas Gareth Southgate meletakkan jawatan. Tuchel 51 tahun mula membina reputasi bersama klub Bundesliga Mainz pada 2009 sebelum menyertai klub-klub besar seperti Borussia Dortmund, PSG, Chelsea dan Bayern Munich. Tenis terbuka Stockholm, pemain Perancis Alexander Muller berjaya menempah slot kesaingan 16 akhir kejohanan selepas menewaskan wakil tuan rumah Leo Bolt. Dalam aksi tersebut, Muller menang dengan keputusan 6-3, 7-6. Sepanjang saingan berlangsung, Muller dilihat tidak berdepan masalah mendominasi permainan. Sementara itu, Bolt yang juga anak kepada bekas pemain nombor 1 dunia, Bjorn Borg lebih banyak melakukan kesilapan mudah pada aksi tersebut sehingga membuka ruang kepada lawan mendapatkan mata. Selepas ini, Muller dijadual berdepan pemain dari Rusia, Andrei Rublev untuk merebut slot ke suku akhir kejohanan. Masih dalam perkembangan tenis, Daria Kasatkina dari Rusia berjaya bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan slot ke suku akhir kejohanan terbuka Ningbo di China. Terdahulu dalam aksi 16 akhir, Daria Kasatkina bermula perlahan apabila tewas 1-6 sebelum bangkit 6-3, 6-2 menentang Katerina Siniakova. Perlawanan yang melibatkan dua pemain itu turut menjadi tumpuan kejohanan berikutan berlangsung sengit. Keupayaan Daria Kasatkina mendominasi permainan untuk menang turut membuktikan dia mampu untuk menewaskan pencabar hebat lain. Pada aksi suku akhir, Daria Kasatkina dijadual bertemu Yulia Pusutseva dari Kazakhstan. Ya, saudara, sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.